Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petang ini anda bersama dengan saya, Fariha On, dalam Soal Rakyat. Sehingga semalam, 25 Disember, jumlah kes positif COVID-19 di negara kita telah pun mencecah 100,000 kes. Dan jumlah itu diambil kira dari gelombang pertama melanda negara pada awal tahun ini. Jadi manakala jumlah kes kematian yang telah dicatatkan sejak Januari hingga 25 Disember pula sebanyak 449 kes. Namun petang ini kita tidak membincangkan tentang peningkatan kes-kes positif. Sebaliknya, Soal Rakyat membincangkan berkenaan dengan pengurangan tempoh kuarantin dari 14 hari kepada 10 hari saja. Baik, bersama saya di studio ialah Dr. Maria Sulaiman, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Baik, dan kita juga akan bersama dengan salah seorang individu iaitu Profesor Madya Datuk Dr. M. Singgara Velu, pakar perunding di Hospital Pakar KPJ Johor menerusi sidang video sebentar nanti. Baik, Doktor, kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan Soal Rakyat ini. Pengurangan tempoh kuarantin 14 hari kepada 10 hari sahaja. Jadi ini telah dikuatkuasakan pada 14 Disember 2020 kepada pengembara yang nak masuk ke dalam negara dan juga kepada pengurusan kontak rapat di dalam negara ini. Jadi berdasarkan daripada apa yang telah dilaporkan melalui kajian klinikal yang terkini daripada seluruh dunia lah. Ini yang menyebabkan antara faktor penyebabnya daripada 14 kepada 10 hari. Boleh doktor kongsikan bersama secara ringkaslah berkenaan dengan laporan kajian klinikal yang telah dilakukan ini menerusi negara mana? Dan adakah ini apa yang dilakukan ini sesuai dengan iklim di negara kita sebab negara luar tu iklimnya berbeza. Terima kasih menjemput ke studio untuk program Soal Rakyat ini. Untuk makluman, kerajaan Malaysia telah mengumumkan pada 14 Disember yang lalu di mana tempoh masa kuarantin dikurangkan daripada 14 hari hingga 10 hari. Keputusan ini adalah berdasarkan kepada fakta saintifik yang telah dijalankan oleh negara-negara yang lain dan Malaysia telah mengambil kajian saintifik yang dijalankan oleh US CDC iaitu satu kajian modeling yang mereka telah jalankan di negara mereka. Kajian mendapati bahawa tempoh masa untuk kuarantin 10 hari kita akan dapati dia akan mengurangkan kadar kau boleh jangkitan kepada seseorang yang dikuarantin itu. Bermakna bahawa seseorang itu selepas 7 hari kau boleh jangkitannya adalah berkurangan dan dia akan terus menerus turun selepas 10 hari. Dan kajian yang saya sebut dari US tadi itu telah mendapati bahawa jika kuarantin adalah 14 hari, kadar kau boleh jangkitan dia adalah lebih kurang 0 ataupun 0 hingga 1.2%. Manakala jika kita kuarantin dia selama 10 hari, kebarangkalian dia untuk menjangkiti adalah lebih kurang 0.3 ataupun 0 hingga 2.4%. Manakala jika kita kuarantin selama 7 hari, dia agak tinggi sedikit, iaitu dalam kadar 4% ataupun dalam lingkungan 2.5% hingga 8.6%. Dan menyebut kepada adakah dia bersesuaian di Malaysia dengan cuaca suasana di Malaysia ni hasil kajian ini adalah sesuai dengan suasana di Malaysia. Dan jika kita tengok kepada pemantauan kita pengembara-pengembara yang balik dari luar negara, kadar positiviti untuk jangkitan di Malaysia adalah 0.19% selepas 10 hari dalam kuarantin. Ini menunjukkan bahawa di
Malaysia ni, pengembara ni, dalam 1,000 pengembara yang balik ke Malaysia, kita akan dapati lebih kurang 1 hingga 2 orang akan positif kepada penyakit COVID-19 ini. Okay. Baik. Dalam tempoh kuarantin yang telah dikurangkan 10 hari itu, jadi berapa kali calitan ujian COVID-19 ini perlu dilakukan kepada pengembara ini? Okey. Sebelum saya pergi kepada berapa kali diberikan diwajibkan untuk menjalani calitan ya untuk ujian PCR, RT-PCR COVID-19 ini, tempoh yang kita bagi adalah lebih kurang dalam 10 hari. Tetapi kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai 3+7 ataupun 3+7. Ini adalah tempoh masa yang mana kita benarkan seseorang pengembara tu boleh mendapatkan ujian calitan RT-PCR dari negara di mana dia berada tu sebelum dia berlepas ke Malaysia. So, mengambil kira bahawa dia telah menjalani ujian 3 hari sebelum dia berlepas. So, ini yang kita panggil sebagai 3+7. Jadi untuk tempoh masa 10 hari kuarantin ini, seseorang individu itu wajib menjalankan calitan RT-PCR sebanyak 2 kali. Okey. So untuk yang telah ada ujian calitan sebelum dia berlepas, setibanya di Malaysia, individu itu kami tidak akan ambil ujian calitan RT-PCR. Kami hanya akan ambil yang tidak ada ujian pada hari pertama ketibaannya. Baik. Okey, jadi itu adalah hari pertama untuk buat ujian calitannya. Okey, kali kedua adalah bagi yang 3+7, ujian calitan kedua akan dibuat pada hari ke-5. Ya. Manakala bagi yang tidak buat ujian calitan dari negara luar, sebaliknya buat di pintu masuk antarabangsa di Malaysia, beliau akan dibuat ujian calitan pada hari ke-8 dalam kuarantin. Jadi 2. Ini adalah bagi pengembara ya. Okey, bagi yang kontak rapat pula, kami akan buat calitan pertamanya pada hari pertama beliau akan disiasat ataupun ditemui oleh anggota kesihatan yang membuat siasatan terhadap kes tersebut. Manakala ujian kedua, calitan kedua akan dibuat pada hari ke-8 dari tempoh pendedahannya. Kita akan ambil kira di mana ataupun bila tempoh pendedahan kepada kes yang positif COVID-19. Yeah. Baik. Bagi mereka yang kontak rapat ini, pastinya dikuarantin di rumah kan dalam 10 hari itu. Jadi bagaimana bila kata kena 2 calitan dan sebagainya ni kan? Ujian saringan yang kedua tu, adakah mereka perlu keluar ataupun pihak KKM sendiri akan datang ke rumah untuk lakukan ujian saringan kedua itu? Okey. Bagi yang wajib kuarantin di stesen kuarantin, mereka akan dikendalikan oleh pasukan kesihatan yang berada di stesen kuarantinnya pada hari ke-5 dan hari ke-8 tu. Bagi yang kontak rapat yang wajib kuarantin di rumah, mereka sebaik saja dikenepasi sebagai kontak rapat. Mereka akan diberi perintah pengawasan dan pemerhatian selama 10 hari ataupun kami panggil dia HSO, Home Surveillance Order. So, bila mereka ni diberi home surveillance order, mereka juga diberi wristband ataupun gelang pengawasan. So, dalam tempoh masa ni mereka akan dinasihatkan untuk memuat turun MySejahtera dan membuat penilaian sendiri home assessment tool dalam MySejahtera itu setiap hari. Dan mereka akan untuk calitan pertama tu mereka akan dinasihatkan untuk pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran untuk mendapatkan menjalankan ujian tersebut. Jadi untuk calitan kedua mereka juga dinasihatkan untuk
pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran atau berdekatan dengan tempat kediaman untuk mendapatkan ujian calitan RT-PCR yang kedua pada hari ke-8. Okey, sebab ini adalah mereka ni adalah kontak rapat ya. And pada hari ke-10 jika ujian bagi yang kontak rapat ni adalah negatif, mereka akan diberikan pelepasan perintah pengawasan dan pemerhatian dan mereka akan diberi perintah pelepasan tu ataupun release order. Cumanya ada persoalan doktor bila kata mereka perlu berada dalam tempoh kuarantin itu kan di rumah. Nak keluar tu mungkin kita tahu kadang-kadang simptom tu kan sebab kadang-kadang tak ada simptom. Adakah itu tidak memberi satu kesan atau berisiko yang lain kepada orang yang berada di sekitar mereka? Okey. Sememangnya bila mereka diberi kuarantin di rumah, kita akan nasihatkan kepada individu yang dikuarantin di rumah ni untuk mengisolasi ataupun mengasingkan dirinya sebaiknya dalam bilik yang berasingan dari ahli keluarga yang lain dan minimalkan kontak ataupun kurang kontak dengan ahli keluarga dalam rumah beliau. Okey. Dan untuk itu mereka juga dinasihatkan jika terpaksa untuk memakai personal protective equipment ataupun PPE dengan pemakaian pelitup muka sentiasa jika terpaksa keluar dari bilik tersebut. Mereka dinasihatkan kan untuk mengasingkan diri daripada mendedah kepada orang ahli keluarga dalam rumah kediaman. Baik. Doktor, banyak lagi soalan yang kita ingin bincangkan, antaranya praktikalkah 10 hari ini untuk mengekang daripada jangkitan COVID-19 ini. Dan nanti kita akan bersama juga dengan Profesor Madya, Datuk Dr. M. Singgaravelu, merupakan pakar perunding perubatan dalaman di Hospital Pakar KPJ Johor. Kita berehat seketika, sekembali nanti dalam Soal Rakyat. Kembali semula dalam Soal Rakyat dan hari ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan pengurangan tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 10 hari sahaja. Di studio masih lagi bersama dengan saya, Dr. Maria Sulaiman, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, doktor. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan sidang video bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. M. Singgaravelu, merupakan pakar perunding perubatan dalaman Hospital Pakar KPJ Johor. Jadi kita boleh sapa terlebih dahulu. Selamat petang, Datuk. Selamat sejahtera. Salam sejahtera. Baik. Datuk, tadi pastinya Datuk telah mendengar bagaimana perbincangan saya dan juga Dr. Maria berkenaan dengan pengurangan tempoh kuarantin 14 hari ke 10 hari ini. Baik. Kita sudah maklum bahawa ada beberapa negara juga telah mengurangkan tempoh kuarantin ini kepada 10 hari seperti di United Kingdom, Jerman dan juga Belgium. Manakala Perancis mengurangkannya kepada 7 hari sahaja. 7 hari, ya. Betul. Kalau kita lihat pun kes-kes positif ini bertambah naik di negara-negara Eropah, lebih tinggilah daripada Malaysia, Datuk ya. Dan mungkin Datuk boleh memberikan sedikit pandanganlah bagaimana, adakah langkah mengurangkan tempoh kuarantin 10 hari ini praktikal untuk mengekang daripada jangkitan ini? Ya. Terima kasih. Okey, fahaman saya macam ini. Bila COVID bertimbul ataupun sebagai satu penyakit, selalunya diambil, kita panggil incubation period untuk menjadi simptom 5 hari. 5 days. Dalam 5 hari ini, mereka tidak ada apa-apa gejala. Pada hari ke-5, kebanyakan orang akan ada gejala seperti batuk, demam dan lain-lain. Kita tahu kan ada beberapa list dia. Ya, simptomnya. Jadi, kalau dalam 5 hari itu timbul gejala-gejala, maksima timbulan itu hari 7. Dalam 7 hari dari kena berjangkit COVID, kebanyakan orang, lebih daripada 90%,
sudah ada gejala. Hari 7. Hari ke-7. Jadi, kalau seseorang itu tidak dapat apa-apa gejala dalam 7 hari ini, boleh dikatakan mereka itu tidak ada COVID. Hari ke-7 Walau itulah yang bagaimanapun, maknanya kita waktu paling tepat. extendkan dalam 7 hari tidak ada simptom, kita boleh katakan wow, safe. Tetapi kita panjangkan kepada 10 hari. So, lagi safe. Dikatakan bukan 100% safe, tetapi kurang daripada 2%. Saya dah lupa apa kita punya speaker lain kata tadi, 0 point something. Tapi roughly 2% orang boleh dikatakan masih berjangkit. Ya. Jadi, kita dah siapa yang ada kuarantin, mereka tahu apa itu kuarantin. Duduk berasingan dalam bilik. Ya. Social problem. Tidak boleh berbual dengan siapa-siapa di bilik, dari bilik dia. Kerana lebih merebah penyakit ini kepada saudara mereka. Mereka sayang saudara. Yeah. So, they have to take all the precaution. Makanan pun tak payah pergi makan bersama. Yeah. So, ini satu masalah sosial. Tetapi apa kita mau buat? Ini facts of science. Bukti sains. Katakan, at least 10 days. 7 days plus 3 days. So, we have 10 days safe period. So, saya ingat keputusan dari pihak Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan, I think it's acceptable because after 7 days, only 2%. Dan katakan berjuta-juta orang dalam kuarantin. Apa jadi lagi kita stretch lagi 4 hari. So I think it's a direction tujuan yang bagus, and as a private physician I think it's a very good decision and it's acceptable. Right. Dan baru-baru ini 2-3 hari ini kita mendengar berkenaan dengan mutasi varian baru kan COVID-19 ini di luar negara. Pastinya apatah lagi mutasi B117 ni Datuk. Kementerian Kesihatan Singapura telah mengesahkan adanya mutasi ini di negara itu, dan manakala di Malaysia pula kita ada A701V. Itu mutasi yang kita jumpa di kluster Benteng Al-Had Datu Sabah. Sebelum ini kita hanya ada D614G. Tapi ini mutasinya Siva Gangga. Tapi ini varian baru. Jadi bagaimana Datuk, pandangan Datuk lah, apa yang patut dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk mengelak berlakunya gelombang yang boleh melanda? Sebab kita pun takut kan. Dulu kita berfikir benda ni tak akan masuk ke negara, tapi bila adanya, tapi pada masa sama kita tak nak juga rakyat panik. Cumanya bagaimana kita perlu lakukan untuk mengelakkan gelombang keempat? Okey. Mutasi ini bukan baru. Tiap-tiap virus di dunia dia akan mutasi bila-bila masa sahaja. Biar saya bergambarkan apa jadi kepada flu virus. Influenza virus, dari masa dulu kita ada masalah dengan dia. Jadi apa jadi kepada vaksin? Tiap-tiap tahun atau lebih daripada setahun, vaksin yang kita terima untuk influenza itu bukan sama. Mereka akan kaji apakah RNA ke virus punya partikel ke yang bertukar bermutasi, mereka akan menukarkan cara buat vaksin. Jadi vaksin itu akan dibuat, dihasil pandang kepada apa dia mutasi. Baik. Jadi mutasi-mutasi ini bukan habis sekarang, dia akan mutasi lagi. Jadi saya percaya vaksin yang sekarang ada kita terima dulu. 6 bilion atau 7 bilion orang. Kita belum tahu berapa yang boleh receivekan vaksin ini. Kebanyakan akan sensitif kepada vaksin sehingga 90 to 95% effective vaksin. Tetapi kalau ada mutasi, memang mutasi ini adalah satu challenge kepada dunia sains. Mereka kena hasilkan vaksin semasa ke semasa, pandang kepada apakah varian dia. Jadi pada masa ini,
apa yang kita ada itu vaksin dari Moderna ke, Pfizer ke, mana-mana AstraZeneca ke, kita perlu terima vaksin itu supaya kebanyakan rakyat di dunia terima itu dan menjadi mereka selamat dari COVID ini. Ya. So, walaupun ada varian, walaupun ada mutasi, jangan takut. Kita terima vaksin yang ada pada masa kini. Dan bila ada masalah dengan vaksin-vaksin ini, kita boleh menghasil vaksin baru. Itu pada masa hadapan. Pada apa yang dibuktikan oleh sains, inilah dia. Terima vaksin yang baru ada dan kita akan kaji, orang sains akan kaji apakah vaksin yang perlu ditukarkan. Itu pandangan saya. Langkahnya secara berperingkat, Datuk. Kajian Ya. terus dilakukan untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik sebenarnya. Ya, betul. Datuk, dah mungkin pandangan Datuk. Sekarang ni kan musim cuti, Datuk. Ya. Jadi dalam kita berdepan dengan musim cuti, kita berdepan dengan musim statistik tengah tinggi. Jadi mungkin pandangan Datuk sendirilah bila kita berada dalam keadaan yang seperti ini. Apatah lagi adanya varian baru ni, lepas tu dengan ada kelonggaran merentas sempadan ni kan. Okey. Pada saya, masa bila-bila pun kita mesti berwaspada. Bila-bila pun. Cutian, hari tahun baru, hari tahun Cina, apa-apa masa pun kita kena berwaspada. Apa yang masalah itu ialah pada masa cutian, kebanyakan keluarga, kebanyakan manusia kita mau travel ataupun berpantau ke mana-mana lah. Memantau. Jadi ini adalah satu pandangan saya, iaitu kita mesti berwaspada. Bila kita berpantau ke banyak tempat, memantau ke banyak tempat, risiko untuk travel high. Jadi, tapi kebanyakan orang social, psikologi mereka tidak boleh duduk di satu tempat. Tengok di Amerika. Mereka adalah orang yang pandai, mereka yang sudah berbelajar tinggi, tapi mereka tidak dapat kontrol. Mereka masih lagi kena pergi ke beach, kena pergi sini, sana dan lain-lain. Untuk orang di rakyat Malaysia, saya nasihatkan kita tidak mau ikut mereka. Kalau bercutian, okey, travel. Langkah-langkah yang mereka kita sudah kasih kepada, let me read to you. Okey. Okey. Elakkan. Semua ada ini kan. Elakkan. 3S. Sesak. Tempat yang sesak. Tempat sempit dan tertutup. Bersembang dekat-dekat. Sembang berdekat-dekat. Itu 3S. Dan juga amalkan 3W juga. Wash, wear and follow all the laws of amaran. For example, jangan bersalaman. Amalkan etika batuk. Lakukan disinfeksi. Dapatkan rawatan jika bergejala. So we follow all this. So, bercutian itu is very good. Psychologically good for the nation. But kita mesti berwaspada di mana-mana kita bercutian. Apa-apa cuti pun. So, travel is necessary. Precaution is must. Ya. Pastinya rakyat pun penat juga. Jadi perlukan percutian. Cumanya perlu ada extra bonus tu bawa SOP tu bersama. Baik, terima kasih Datuk. Itu dia Profesor Madya Datuk Dr. M. Singgaravelu, merupakan pakar perunding perubatan dalaman Hospital Pakar KPJ Johor. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Jaga diri, kita sama-sama jaga diri Datuk ya. Thank you. Baik, itu dia bersama dengan tetamu kita. Tapi mungkin Dr. Maria, ada sedikit nak menambah apa yang telah dibincangkan dengan Datuk tadi. Mungkin berkenaan dengan mutasi varian baru, kan? B117 dan juga apa yang ditemui di Malaysia, A701V. Antara dua itu. Dan apatah lagi, apa yang ditemui di negara ini, katanya sama dengan varian baru di Afrika Selatan. Kedua-dua ini pastinya ada ciri yang lebih ganas, di mana lebih mudah merebak dan cepat merebak. Alright, okay. Saya bagi dulu kepada yang
varian yang ditemui di Malaysia ya. Yang pertamanya pada gelombang ketiga ni kita declare pada 20 September 2020 yang lalu ya. Jadi untuk makluman virus yang kita kena pasti pada masa awalnya ini adalah D614G ya, yang mana kita telah kaitkan dia, I think Puan dah sebut tadi Sivagangga, dan juga untuk benteng Lahadatu di Sabah juga telah kita kaitkan dengan varian D614G ni ya. Dan pada masa yang sama, kita juga telah membuat pemantauan kepada virus di Malaysia ini dan kita telah maklumkan bahawa kita ada A701V yang mana dia adalah merupakan virus yang kita banyak kenal pasti ataupun isolasi daripada kes-kes yang dilaporkan di Malaysia. Dan kebanyakan kita punya kes-kes yang kita dapat pada masa ini adalah disebabkan oleh mutasi bagi A707 ni, yang mana dia telah menular di kebanyakan kluster-kluster yang dilaporkan di Malaysia. Selain dari benteng Lahadatu di Sabah, juga kita telah laporkan dia di kluster seperti Teratai, juga generasi benteng Lahadatu tadi saya telah sebut, Tapak Binaan Daman Lela, Perigi, Selasi, Saguting, Tenaga, Kasih, Baketel, Bukit dan Kaya kluster. Yang mana kita dapati bahawa A701V adalah virus yang telah menyebabkan kepada wabak-wabak kluster-kluster COVID-19 di Malaysia ini. Memandangkan kebanyakan kluster mempunyai jenis ini, kehadiran A701V ini mungkin memberi kelebihan tambahan kepada virus ini dalam menjadi strain dominan ya, yang mungkin menjadikan lebih mudah menjangkiti kepada orang di Malaysia ni. Ya, okay. Timbulnya persoalan, adakah bagaimana sebab kita memfikirkan sempadan negara walaupun ditutup tapi akan dibuka pada 1 Januari untuk pelajar-pelajar asing. Kan itu juga membimbangkan sebab bukan saja di United Kingdom yang penemuan mutasi baru, tetapi Afrika Selatan juga. Ini kita akan bincangkan seterusnya selepas ini dalam Soal Rakyat. Kita nak berehat seketika, Doktor. Kembali nanti banyak lagi persoalan yang akan dinyatakan berkenaan dengan pengurangan kuarantin tempoh 14 hari kepada 10 hari. Semuanya di Soal Rakyat. Terima kasih masih setia bersama kami di Soal Rakyat dan saya masih bersama dengan Dr. Maria Sulaiman, merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Sebentar tadi kita berbincang berkenaan dengan mutasi varian baru ni, kan? B117, A701V. Tadi doktor telah terangkan berkenaan dengan apa yang telah dijumpai di negara berkenaan dengan A701V. Bagaimana dengan B117 ini? Bila kita baca mengatakan bahawa ini antara mutasi yang ganas sehingga kan banyak negara telah menutup sempadan keluar masuk daripada United Kingdom itu. Jadi bagaimana, apakah langkah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri mendepani cabaran baru ini bila kita memikirkan adanya mutasi seperti ini? Okey. Sebagaimana yang kita telah maklum, iaitu negara United Kingdom telah memaklumkan bahawa mereka telah melaporkan satu virus mutasi yang baru tu, dan sebenarnya dia dikenali sebagai VOC 2020-1201 ataupun variant of concern, yang mana pada bulan Disember ni mereka telah laporkan. Dan kita sedia maklum bahawa negara jiran kita Singapura telah melaporkan kes pertama bagi VOC
2020 1201 ni pada 23 Disember yang lalu. Dan negara-negara yang lain seperti Kanada, Hong Kong, mereka juga telah maklum dan telah membuat sekatan perjalanan kepada ke UK bagi sama ada untuk rakyat mereka ataupun sebaliknya ya. Jadi dia adalah lebih virulen dari segi perbekannya, iaitu virus ini boleh menyebabkan jangkitan dengan kadar cepat ya kepada individu-individu yang terjangkit dari seseorang yang membawa varian yang baru ini. Maknanya 70% lebih mudah dan cepat. Ya, okey. Untuk dapatkan jangkitan daripada itu. Jadi itulah sebabnya bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil berat ya mengenai virus yang baru ini. So pada masa sekarang ini Kementerian Kesihatan Malaysia belum membuat sekatan perjalanannya ke negara UK ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun Jabatan Immigration Malaysia membenarkannya kepada rakyat Malaysia dan juga kepada pelajar yang dari luar negara yang datang ke Malaysia untuk belajar di Malaysia. Jadi itu adalah yang telah dibenarkan. Dan Malaysia memang mengambil tindakan untuk pengawalan daripada masuknya mutasi varian COVID-19 yang baru ini ke Malaysia. Dan Malaysia, kerajaan Malaysia mengambil langkah-langkah untuk pencegahan. Terutamanya bagi pengembara yang masuk ke Malaysia, kita masih mengamalkan kuarantin kepada mereka ini. Jadi kita akan kuarantin dia sebagaimana yang sebut tadi tu, sama ada kita kuarantin sebagai 3+7 hari ataupun 10 hari yang tadi tu. Dan pada masa yang sama ujian juga dilakukan kepada ujian calitan RT-PCR COVID-19 ni diambil kepada mereka ni dan dibuat pemantauannya, dibuat ujian kepada mereka. Dan ujian ini juga akan dibuat oleh Institut Penyelidikan Malaysia ataupun IMR yang menjadi institusi di Malaysia ataupun di Kementerian Kesihatan Malaysia yang membuat penyelidikan mengenai virus ataupun varian yang baru bagi COVID-19 ini. Baik. Bila doktor menyebut berkenaan dengan kuarantin ini, saya nak tanya salah satu soalan berkenaan dengan kuarantin. Ini kes yang terjadi di Putra Heights di mana sebuah keluarga ini ada 5 orang doktor. 2 daripadanya positif COVID. Ya. Okey. 3 negatif untuk ujian celitan yang pertama. Ya. Tapi apa yang berlaku bila mereka berkuarantin dalam rumah, KKM hanya datang untuk mengambil mereka ke bawah pusat kuarantin bagi yang positif 4 hari selepas mendapat jawapan. Ya. Mengapakah berlakunya penangguhan hari yang sebelum ini dan bagaimana pula 3 lagi yang negatif itu? Kan sebab bila terlalu lama ke mungkin itu antara risiko tinggi untuk dijangkiti jangkitan COVID-19 itu. Alright. Okey, semua yang positif untuk COVID-19 akan diterima notifikasi ke pejabat kesihatan yang terdekat dengan tempat kediamannya. Jadi pejabat kesihatan adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pasukan yang akan mengambil pesakit-pesakit yang positif ni untuk masuk ke hospital. Dan tempoh masa yang dimaklumkan untuk pengambilan adalah secepat mungkin. Jadi pasukan yang mengambil untuk dibawa ke hospital adalah dikendalikan oleh bahagian hospital di bahagian kecemasan hospital tertentu, dan kes-kes ini akan dimasukkan ke hospital yang memberi rawatan kepada
COVID ni. Dan dia akan dibuat penilaian berdasarkan kepada kategori. Okey, jadi bagi kategori yang berisiko rendah, mereka akan dimasukkan ke pusat kuarantin rawatan risiko rendah. Bagi yang kategori tinggi ataupun 3 ke atas, mereka akan dimasukkan di hospital COVID ya. Jadi itu adalah antara yang tindakan yang diambil untuk kes-kes positif COVID. Menyebut kepada kontak rapat ya. Tadi tu saya telah terangkan apakah kontak rapat tu adalah seperti yang 3 kes ini mereka ada kontak dengan kes yang didapati positif COVID ni dan mereka adalah dipanggil sebagai kontak rapat. Ya. Pada masa yang sama, bahagian kesihatan awam dari pejabat kesihatan yang terdekat dengan lokaliti tempat kediaman kes ini akan membuat siasatan kepada kes ini, termasuklah mendapatkan senarai nama-nama kontak rapatnya. Okey. Jadi kontak-kontak rapat ini akan dimaklumkan atau disiasat dan mereka akan dimaklumkan untuk membuat ujian COVID-19, calitan COVID-19 di klinik kesihatan yang berhampiran. Okey, secepat mungkin. Dan pada masa yang sama, kontak rapat ini akan diberikan arahan ataupun perintah pengawasan dan pemerhatian selama tempoh 10 hari dari tempoh pendedahan daripada kes yang positif ini. Yeah. Alright. Dan pada masa ini mereka juga akan diberikan gelang pengawasan ataupun wristband dan mereka adalah dinasihatkan untuk kuarantin ataupun dalam bilik yang sebaiknya adalah berasingan dengan tandas yang sendiri dalam bilik tu. Dan makanan juga sebaiknya kalau boleh dibuat adalah dihantar ke tempat tu, iaitu mereka sepatutnya isolasi sepenuhnya ataupun kuarantin sepenuhnya dari ahli keluarga dalam rumah ya untuk menghalang dia daripada menjangkiti yang lain. Jadi yang 3 orang tu saya pasti mereka telah dimaklumkan dari pejabat kesihatan yang terdekat tu untuk mengambil ujian pertama dan juga untuk kuarantin. Baik. Doktor, sebelum ini kita sentiasa bercakap penyanjungan perjuangan pengorbanan Barisan Hadapan. Kan ketika itu statistik lihat tidaklah berapa tinggi seperti mana sekarang ini. Kita berdepan dengan statistik yang setiap hari beribu kan. Apatah lagi dengan kluster-kluster baru, kes kematian semakin meningkat, varian mutasi yang baru. Bagaimana sebagai Barisan Hadapan melihat cabaran baharu ini dalam kita berdepan dengan COVID-19 sekarang ini? Okey, ya memang ini adalah satu cabaran dari segi tenaga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Barisan Hadapan ya. Jadi untuk human resource ni ataupun tenaga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum dan berusaha sepenuhnya untuk membantu semua negeri yang terlibat dengan peningkatan kes yang tertinggi. Iaitu kita membuat mobilisasi tenaga kerja dari negeri-negeri yang lain. Yang mana di peringkat Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada bahagian ataupun pasukan yang mengendalikan untuk membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan. Yang mana petugas-petugas kesihatan akan kami hantar ke tempat yang diperlukan. Dan ini sedikit sebanyak membantu negeri tersebut dalam membantu mereka dalam pengawalan dari bahagian kesihatan awam maupun di hospital untuk membantu dalam rawatan kes COVID-19 ini. Dan tidak dinafikan dengan peningkatan kes yang tinggi ini, memang ini adalah satu kekangan. Walau bagaimanapun Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha untuk membantu di peringkat lapangan dalam usaha mengawal penyakit COVID-19 ini. Dan rakyat juga perlu tahu dan sedar sentiasa ingat bahawa tanggungjawab
yang perlu kita lakukan untuk mengekang jangkitan COVID-19 ini. Ya. Doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini. Dr. Maria Sulaiman, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit KKM. Dalam bercuti, dalam apa jua kelonggaran yang diberikan, tetapi janganlah dilanggar apa yang telah diperintahkan, diarahkan oleh kerajaan kita. Baik, kita berada di penghujung rancangan Soal Rakyat. Jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum.